Hi, I'm a hybrid PDP. And I am a normal PDP. So normal, what's up, my man? Well, nothing much. In fact, I can't do anything. I can't see my students, hear my students, feel my students, touch my students. I can't even, look at them. Wait. Hold up. Why are you touching your students? No. Not that kind of touching. I mean, touching their souls. Okay, yeah, right. Now, enough about me. How about you, Hybrid? Well, I'm fine, thank you. And I don't have to physically touch my students' soul to have them learning from me. How is that possible? Well, you just need to understand that there are many different digital tools out there that can augment your teaching activities, your pedagogical activities, your social presence, and also cognitive presence in an online environment. You just have to pick and choose these tools to suit your instructional design. Wow, okay. Those are the same elements found in my normal classroom. Yes, normal, and that's it. You can actually imitate most of what is happening inside your own face-to-face classroom to an online environment. But if and only if you manage to choose the digital tools out there that can support the kind of activities you want to achieve. Okay, so this is becoming more interesting. Can you show me what are the tools and how I can use them to help me reach my students? Well, that is for another session. Make sure you tune in to the Festival of Ideas sharing session videos to know more about normal versus hybrid teaching, brought to you by UPSI. Wait, who are you talking to? The audience. Never mind. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Mansur Haji Othman, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berusaha Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Rosli Yaakob, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Husaini Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Teknologis Zainab Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Naib-naib Chancellor Universiti Awam dan Swasta, pegawai-pegawai kanan kementerian, rakan-rakan industri, ketua-ketua agensi, para mahasiswa dan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran program Festival of Ideas bagi tahun 2021 hari ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pihak penganjur atas usaha yang ditunjukkan sehingga majlis pada hari ini dapat jua akhirnya dilaksanakan. Sesungguhnya, iltizam untuk menyahut cabaran yang saya lontarkan dalam ucapan amanat saya pada awal tahun tempoh hari membuktikan komitmen semua dalam usaha untuk mengangkat martabat sektor pendidikan tinggi ke satu tanda aras yang lebih gemilang. Hadirin yang saya kasihi sekalian, apabila memperkatakan tentang idea, ia mengingatkan saya kepada kisah seorang remaja genius dari Afrika bernama William Kamkwamba yang berjaya membina kincir angin untuk membekalkan tenaga elektrik di kampungnya, Dowa, Malawi. Pada masa itu, iaitu sekitar tahun 2001, Malawi dilanda masalah kelaparan yang sangat teruk dan William menyaksikan ladang ayahnya mula dilanda kekeringan. William terpaksa berhenti sekolah disebabkan masalah keuangan keluarga. Namun, ia tidak menghalang beliau untuk mencari ilmu. William sentiasa melawat perpustakaan di kampungnya dan di atas kesungguhannya itulah
telah mengubah kehidupan keluarganya dan masyarakat. Beliau mendapat idea untuk membina kincir angin daripada motor radio, basikal yang telah rosak, bilah kipas traktor, absorber lama dan pokok gam biru bagi menghasilkan tenaga untuk kegunaan di kampungnya. Bermula dengan kejayaan menyalakan 4 mentol lampu dan mengecaj telefon jirannya dan seterusnya mengepam air bagi sistem pengairan di ladang milik ayahnya, Projek William terus diperkembangkan untuk tujuan projek-projek komuniti di kampungnya, termasuklah pembekalan air bersih, pencegahan malaria dan penjanaan tenaga solar. Dan kini, William bekerja di Widenet, salah satu daripada syarikat global yang bertanggungjawab dalam meningkatkan pendidikan dan komunikasi digital seluruh dunia. Di sini, William terlibat dalam pembangunan kurikulum teknologi yang bersesuaian bagi membolehkan orang ramai menghapuskan jurang antara mengetahui dan melakukan. Apa yang cuba saya sampaikan di sini adalah bagaimana sebuah idea yang baik telah membawa kepada inovasi dan perubahan yang besar kepada kehidupan masyarakat sekiranya dimanfaatkan. Di negara luar, program-program meraihkan gagasan idea mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat setempat. The York Festival of Ideas dan the Royal Academy Festival of Ideas di United Kingdom, Adelaide Festival of Ideas di Australia, serta Festival of Ideas di National University of Singapore merupakan antara program seumpamanya yang telah menunjukkan kesan positif kepada masyarakat. Misalnya, penganjuran The York Festival of Ideas yang bermula sejak tahun 2011 saban tahun telah berupaya menarik sehingga lebih 30,000 orang dan penyertaan lebih 100 organisasi tempatan dan antarabangsa. Pada tahun 2020 yang lepas, festival ini membuka lembaran baru penganjurannya menggunakan horizon virtual yang menyaksikan 97 buah program dalam talian. Penuh inspirasi dilaksanakan. Kaedah penganjuran secara dalam talian ini telah memberikan impak yang besar kepada residen di bandar itu melalui galakan penggunaan teknologi secara optimum ketika krisis pandemik COVID-19 melanda. Di Malaysia sendiri, kita mempunyai ramai rakyat yang kreatif serta berdaya inovasi yang tinggi. Bukan omongan kosong, tetapi telah terbukti dengan pencapaian Malaysia dalam Indeks Inovasi Global, Global Innovation Index, GII, yang dikeluarkan secara bersama oleh Cornell University, INSEAD dan World Intellect Property Organization, WIPO. GII merupakan kaedah penanda arasan global bagi eksekutif perniagaan serta pengubal dasar untuk mendapatkan perkembangan mengenai tahap inovasi di seluruh dunia. Dan pada tahun 2020, negara kita telah menduduki tempat ke-33 dalam ranking GII berbanding tangga ke-35 pada tahun 2019. Satu peningkatan yang amat memberangsangkan tatkala dunia dilanda badai COVID-19. Mengambil contoh konteks sektor pengajian tinggi pula, terdapat lebih daripada 115 produk inovasi serta 27 sistem aplikasi pengurusan COVID-19 telah berjaya dihasilkan oleh institusi-institusi pendidikan tinggi kita. Semestinya, inovasi yang tercetus daripada idea-idea yang bernas ini banyak memberikan manfaat kepada rakyat. Hadirin yang saya hormati sekalian, menjejaki langkah meraihkan idea dan kreativiti ini serta memanfaatkan sektor pendidikan tinggi sebagai input inovasi. KPT dengan kerjasama Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Universiti Teknologi Malaysia UTM akan menganjurkan Festival of Ideas 2021. Malah mengambil pendekatan di luar praktis konvensional dan selaras dengan situasi semasa sekarang ini
Penganjuran festival yang buat julung kalinya diadakan ini adalah berfalsafahkan perkongsian ilmu dalam satu platform digital. Saya difahamkan medium ini nanti akan dipenuhi dengan kompilasi pembentangan kertas secara berkala, termasuklah idea baru, penyelesaian masalah dan pemantapan nilai dalam kalangan pemikir tempatan pelbagai latar belakang. Terdapat 4 objektif utama penganjuran festival ini. Pertamanya adalah untuk membolehkan perkongsian dan penjanaan idea baru yang berpotensi untuk digarap lanjut melalui keterlibatan pelbagai pihak. Dengan itu, sesuatu idea yang dilontarkan, misalnya dalam menambah baik ekosistem pendidikan tinggi negara, tidak dilihat daripada satu sudut pandangan saja. Ini penting kerana suatu idea yang baik merupakan idea yang bersifat holistik serta menekankan faedah kepada pemegang taruh yang utama. Objektif kedua adalah untuk menghubungkan jaringan kerjasama antara pihak kerajaan, para akademik, rakan industri dan masyarakat. Kita semua sedia maklum bahawa kesemua entiti ini adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Sebagai pihak yang menyediakan modal insan kepada sektor industri, adalah penting untuk kita melengkapkan pelajar-pelajar kita dengan ciri-ciri modal insan yang diperlukan oleh industri. Jadinya, jaringan kerjasama yang terjalin hendaklah diperkukuhkan dan perlu ada komunikasi dua hala. Yang ketiga, festival ini bertujuan untuk menyediakan platform dan ruang kepada pelajar dan masyarakat memikirkan penyelesaian masalah serta isu hasil perkongsian pakar dari universiti dan institusi pendidikan tinggi. Melalui pendekatan ini, kerjasama antara pihak kerajaan, para akademik, rakan industri dan masyarakat dapat disemarakkan dalam membentuk dan mendidik generasi yang mempunyai pemikiran kritis serta berkemahiran menyelesaikan masalah. Dan objektif yang keempat, festival seumpama ini mencipta peluang bagi menggerakkan masyarakat ke arah kualiti hidup yang lebih tinggi dengan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Everything begins with an idea. Cetusan idea menciptakan sistem pengiriman udara dan darat oleh Fred Smith, pengasas FedEx pada tahun 1971, menjadi titik tolak kepada terbentuknya syarikat-syarikat penghantaran barang yang banyak pada hari ini, seperti cendawan tubuh selepas hujan. Dan kita mungkin tidak akan dapat merasa ayam goreng dengan 11 rempah rahsia jika pada tahun 1952, Harlan Sanders, pengasas Kentucky Fried Chicken, tidak mencari pengusaha yang mahu menggunakan resipi ayam gorengnya untuk dijual di restoran mereka. Semuanya bermula dengan idea. Hadirin yang saya kasihi sekalian, satu laman web Festival of Ideas 2021 yang mengandungi kompilasi idea telah dibangunkan. Laman web ini bakal menyaksikan perkongsian berkenaan dengan penyelidikan berasaskan permasalahan semasa dan penghasilan produk kandungan kreatif tempatan. Terdapat 6 segmen utama yang boleh diakses, iaitu Malim Sarjana, Inovasi, Pameran Maya, Forum Maya, Mentor dan Lisensi Karya. Kesemua segmen ini akan disalurkan dalam laman web Festival of Ideas 2021 pada setiap minggu, termasuklah hibahan melalui sosial media rasmi, KPT, universiti dan institusi pengajian tinggi yang terlibat, serta sosial media rasmi program Festival of Ideas 2021. Jadinya, saya amat berharap agar perkongsian pintar dalam laman web ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak. Dan apa yang lebih penting, setiap idea yang diketengahkan dapat diteliti lanjut
untuk diaplikasikan bagi memberikan keberhasilan kepada institusi dan masyarakat keseluruhannya. Menjadi harapan saya juga agar program Festival of Ideas 2021 ini disambut dengan tangan terbuka oleh semua pengurusan universiti bagi memastikan idea yang dikongsi oleh pelbagai pihak dan lapisan masyarakat dapat dilaksanakan. Melalui program ini juga diharapkan pelajar dan masyarakat dapat menyambar dengan bijaksana peluang dan ruang yang disediakan demi meningkatkan pembangunan diri pelajar dan memperkukuh ilmu dalam kalangan masyarakat. Apatah lagi apabila program ini turut mendapat sokongan para akademik dan pakar dari industri. Semoga ia juga dapat menjadi wadah kepada penyelesaian isu dalam komuniti. Dalam hal ini, pihak KPT melalui bahagian kecemerlangan penyelidikan IPT BKPI berusaha menyediakan pelbagai skim dan dana penyelidikan kepada semua ahli akademik dan penyelidik setiap tahun. Pihak KPT mengalu-alukan permohonan geran penyelidikan berteraskan permasalahan dan isu semasa kesan daripada pandemik ini. Kami menggalakkan penyelidikan berteraskan sains, teknologi dan sains sosial dalam membantu masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Bagi merealisasikan hasrat ini, KPT telah menawarkan skim geran penyelidikan khas pasca COVID-19 di awal penularan wabak ini bagi membantu kerajaan merangka polisi atau dasar dalam mendepani senario pandemik COVID-19. Keseluruhan sebanyak 25 projek yang telah terpilih untuk menerima geran ini yang merangkumi 5 bidang tujahan utama, iaitu bidang pendidikan dan pendidikan tinggi, tenaga, sains, kesihatan dan perubatan, pengangkutan awam dan perusahaan kecil dan sederhana SME. 25 projek di bawah skim geran penyelidikan khas pasca COVID-19 ini juga telah dilaksanakan bermula pada 1 Ogos 2020 dan tamat pada 31 Januari 2021, iaitu selama 6 bulan. Selain itu, KPT turut menawarkan pelbagai geran penyelidikan, di antaranya skim geran penyelidikan fundamental FRGS, skim geran penyelidikan prototype PRGS, skim geran penyelidikan dan transdisciplinary TRGS dan skim geran penyelidikan jangka panjang LRGS, geran konsortium kecemerlangan penyelidikan KKP, Newton Ungku Ummah Fund dan Malaysia France Bilateral Research Collaboration Grant Match, dan terkini menerusi penawaran skim geran jangka panjang jejak sarjana ulung. KPT berhasrat untuk melahirkan sarjana ulung melalui breakthrough research beracuan Malaysia dalam bidang fokus tertentu, termasuk pengetahuan dan penemuan sains terkehadapan. Menerusi beberapa insentif, kemudahan dan program yang telah dilaksanakan oleh pihak KPT, diharapkan fokus utama penyelidikan yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 dapat direalisasikan menerusi kolaborasi akademik bersama industri di Malaysia. Negara memerlukan lebih banyak penyelidikan yang berkaitan dengan pandemik ini yang boleh dikongsi bersama dengan masyarakat. Perkongsian ini turut melibatkan analisis data yang lebih terperinci untuk memahami dengan lebih baik kaedah menangangi pandemik. Ini termasuklah memberi pendedahan dan pendidikan melalui teknologi dalam menangangi kehidupan norma baru. Setiap geran penyelidikan yang ditawarkan oleh KPT hendaklah menghasilkan modal insan yang terdiri daripada pelajar yang mengikuti program sarjana dan pengajian doktor falsafah yang aktif di universiti terpilih. Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi yang produktif. KPT akur bahawa pembangunan modal insan bertaraf dunia di Malaysia memerlukan usaha yang komprehensif dan bersepadu
daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat. Segala idea, usaha dan keringat pelajar-pelajar ini akan dijaga dan diurus dengan baik melalui pelindungan idea dan harta intelek, termasuklah pengurusan laporan tesis pelajar. Selain itu, pihak Universiti Awam turut mempunyai garis panduan ataupun dasar harta intelek bagi melindungi semua harta intelek yang direka cipta, dibangun atau dihasilkan menggunakan kepakaran staf, kemudahan, bahan, dana atau sumber lain termasuk tesis dan semua hasil penyelidikan ditulis oleh pelajar. Secara tidak langsung, garis panduan ataupun dasar ini boleh melindungi dan memelihara hasil cipta para pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjadikan aspirasi ini satu kenyataan. Terima kasih juga kepada bahagian kolaborasi industri dan masyarakat KPT, UPSI dan UTM yang menjadi peneraja utama dalam menjayakan majlis pelancaran program Festival of Ideas bagi tahun 2021. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Festival of Ideas 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpandukan konsep yang sama, saya juga ingin mengusulkan di sini supaya pembentangan kertas secara berkala melalui platform digital yang boleh kita namakan sebagai Festival of Ideas dapat kita anjurkan. Hi, I'm Hybrid PDP. And I am a normal PDP. So, Hybrid, what's all this fuss with this hybrid teaching and learning? You know, back in the days, we only have the good old sage on stage and also the chalk and talk. Well, those are really awesome approaches, I know, but they are tad bit old for these nowadays younger generations out there. You see, we, the hybrids, have some of the most innovative and inventive approaches known to man. We are the in trend right now. So, do you know that there are 3 types of hybrid? There are 3 types of you?
Yeah, we have the macro hybrid, which is determined on a program level. You can actually decide which course should be delivered fully online, face-to-face, or even blended. Next, we have the mini hybrid, and in the mini hybrid mode, lecturers can select which topics in a course to be delivered online or face-to-face in a course. So you got the macro, mini, and what's the third? Well, that is the micro type. Yeah, the one that you deliver smaller bits of learning. Yeah, I know. No. That is micro-credential courses. What? Micro-credential. But that is a topic for another discussion. I can't really wrap my head around these kind of terms. Well, it's really easy once you get a hang of it. The micro-hybrid is a teaching and learning strategy that combines students who attend the class face-to-face with those who attend the class through online platforms. We can do that? Yes, of course. Moreover, during these pandemic times, we are encouraged to take up these kind of innovative pedagogies to help our students. Hybrid, I think I'm gonna be sick. Wait, what's wrong? I did the Sage on Stage during an online classroom, but it was awful. My students did not respond to my, simple question. Well, you shouldn't be using that kind of approaches in an online environment. You should be using better pedagogical approaches aided with the many different digital tools out there that can help you in your classroom if you want to survive this lockdown. Hybrid, you need to share with me the tools and technique. I really need to connect with my students. Sure. Just tune in to the Festival of Ideas sharing session videos between normal and hybrid, brought to you by UPSI.